tahunan anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera.
anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Jun hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera. Salam sejahtera dan salam kita jaga kita bersama saya host anda untuk segmen SME Show of hari ini, Des Marcus in the house. Okey, untuk segmen SME Show of hari ini, segmen ini merupakan anjuran kerjasama di antara Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Perindustrian Terminal dan Pembangunan Usahawan Minteri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medek, SME Corporation Malaysia dan juga Serba Dynamics dan Berhad. Okey, bersama saya dalam talian hari ini, sesi yang kedua untuk hari ini iaitu Puan Hajah Fitriah binti Haji Rabi. Beliau merupakan founder untuk RFM Global Corporation Sdn Berhad dan juga di sebelah beliau, cantik molek juga. Puan Ranizah binti Haji Rahbi. Beliau merupakan Business Development Manager untuk RFM Global Corporation Sdn Berhad. Okay, apa khabar kita dua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Sehat. Bergambar penjahat. Udah vaksin tadi ya? Udah. Udah syukur. Okey. Difahamkan RFM Global Corporation Sdn Berhad merupakan satu company yang lebih kepada makanan-makanan lokal, makanan Sarawak kata orang. Okay, boleh sih kita ceritakan macam ni RFM tu, wujudnya RFM tu. Okey, kalau bercakap tentang RFM is lebih kepada makanan buah-buahan kering, especially untuk terung asam. Kalau you dengar terung asam, memang di Sarawak memang popular lah. Ya, kisah zaman nenek-nenek dulu ya. Si bapa nak pandang terung asam tu. Paling-paling pun tak ditikan biji ke belakang rumah, tumbuh ke dia. Yes. Idea, kalau benda tu maksudnya in the future, kalau benda tu ditengahkan, kita si proses, kita si buat apa-apa, anak cucu kemudian hari kat si tahu apa benda terung asam. Benar, dia si tahu apa terung asam. Kita tahu zaman 2021 ataupun kalau you tanya pasal terung asam, banyak orang tahu. Banyak orang menjadi baru yang tak tahu apa terung asam. Yang kena orang bombak ke barang bertunjuk lagi nak. Katanya bahagian autentik Sarawak tu. Furthermore, kerajaan Sarawak kan dan mengiktirafnya sebagai GI product untuk Sarawak. Jadi kami rasa itu adalah platform yang baik untuk kita ketengahkan pasal produk-produk Sarawak, especially terung asam Sarawak tu. Okey, betul-betul. Jadi bila tercetusnya idea untuk mencipta RFM Global Corporation? Okey, kalau kelakar pasal RFM, idea tu tercetus daripada 2010. Mula-mula si ada wujud ajik terung asam kita tu. Kita cuma fokus dengan buah-buahan sebab kalau you menselusuri daripada Miri, kita buat bayangan daripada Miri pergi ke Kuching, kalau you tanya di sepanjang perjalanan kita pun pen bonyo tak nak. Jadi dia akan nampak pokok buah tak banyak. Tapi bila musim buah kelak, bila buah yang dah bertantan, paling-paling pun orang akan jual secara raw je. And then lepasnya kelak banyak yang buruk. So, biasanya orang fikir, ya rezeki yang Allah turunkan, kena kita si olahkan, kena kita si buat sesuatu. So, kami mula cubakan bidang pembuatan, maksudnya manufacturing untuk buah daripada 2010.
Mula-mula sekali kami olah jeruk buah-buahan Sarawak. Semua produk Sarawak yang kami ambil dak Belam, dak mangga, asam paya, yang dipolah dia kami orang. Lepas pada 2018 kan kami orang suka menselusuri sekali ayat. Okey, mengeksplorasi. Kita pergi ke Ulu Baram sebab di Sarawak tu luas. Kadang-kadang kita cuma berjalan di kawasan yang biasa kita tangga, tapi bila kita pergi ke tempat yang jarang kita pergi, kita akan nampak sesuatu dan di sini kami orang nanggap penanaman terung asam secara meluas. Lepas sidaknya seed proses pun. And then tuang asam pun penyakit. Bukan penyakit dia pun tanya, bila you dah cabut daripada tangkirnya, dalam masa 3 ataupun 7 hari, bunga apa ni? Seed rasa seluruh rakyat Sarawak ataupun orang Sarawak nak molah tuang asam pedas apa nak. So kami since kami dah memproses buah-buahan Sarawak, nak kami seed lanjutkan memproses tuang asam tu sekali. So kami orang pun prosesnya menjadi kering supaya memanjangkan shelf life-nya. So seed lah perlu kita susah hati tentang 7 hari sebab shelf life yang kita ada dengan produk depan tu dia boleh sampai ke 2 tahun lagi. So anak-anak kita yang lahir pada 2 tahun ataupun 5 tahun akan datang, saya tahu apa benda tu. Itu adalah produk Sarawak yang autentik, yang dulu-dulu seed di tangga dan kini tu dah diperbaharui ataupun di-upgrade dah yang punya. Ya cerita Jadi kita pun produk tu dulu mula-mula kita start dulu nak macam ni yang boleh ada ilham macam bila kita start dulu nak ada si kekangan-kekangan nak kita hadapi bila kita start bisnes kita tu. First kekangan biasalah bila kita cuba mau berproses, kadang-kadang penerimaan orang si faham. Bila kami orang cuba tunjukkan yang terung asam tu boleh dikeringkan, banyak orang fikir benda tu boleh dikering, and then especially kalau petani-petani saya nyamuk ngantar pun saya kasi ngantar banyak. Sebab di Sarawak tu kalau kita kelakar pasal kilang, paling tinggi saya nak ngantar 20 kilo, dah kira banyak sebenarnya. 20 kilo, 30 kilo. Kami orang memerlukan lebih daripada Tetapi kami tangga daripada first pembukaan kami 2018, sambutan daripada sidak rural area maksudnya daripada Ulu sangat menggalakkan. Sidaknya ngantar sampai kami dengan tudung-tudung sekali proses dengan biji orang asam arum bulat seminggu sampai 600-700 kilo. Wow. Kata orang dari saya kami nangga sambutan. Furthermore kalau kita pola benda tu terus, kita akan menambahkan ekonomi sidaknya juga. Sebab sidaknya tu memang dikirakan sebagai professional. Sidaknya memang terus dalam penanaman tuang asam tu. Jadi dari saya kami orang menggalakkan bila sidaknya mula penghantaran, kami akan terima buah-buahan sidaknya untuk diproses supaya sidaknya boleh menambahkan ekonomi sidaknya. Kira macam give and take juga lah. Yes, kita give and take. Maksudnya kita berkolaborasi antara satu sama lain. Kami on proses sidaknya nanam. Jadi kita akan ambil dan kita jadikan RFM sebagai satu platform. Memang di permulaannya amat payah sebab si faham. Tapi kini itu jabatan-jabatan pertanian, agensi kerajaan pun datang membantu madahnya sidaknya kami orang mula speech, kami orang mula talk sidaknya tentang tuang asam tu dan ramai sidaknya di Ulu-Ulu kawasan pedalaman kita mula penanaman secara meluas untuk tuang asam Sarawak. Okey. Macam ni pula dengan kita pun cara macam untuk mendapatkan sijil pengiktirafan. Macam ni proses ni. Kini tu kita dah ada halal, sejati kita asal daripada mesti, and then untuk origin kami orang boleh dapatkan daripada Jabatan Pertanian sebab benda tu maksudnya ia memang dikeluarkan daripada Sarawak itself. Jadi kalau katakan best mula penanaman secara besar-besaran kat Semenanjung ke apa nak, you have to get the permit from Sarawak government. I see. So kami mula kalau you di Semarahan kami asas tidak masalah lah sebab kita masih dalam kawasan Sarawak. Yes. Betul. Okey, kena tu kita mau kelakar pasal nak produk nak depan kita orang yang nyaman dah ada. Ya produk. Apa nama benda ya? Boleh kita tunjukkan apa namanya? Okey, untuk bahagian yang kami serahkan kepada kami pun DDM lah. Kami rasa kita mesra dengan produk-produk tu lama kami nanam proses. Ini ada yang jadikan produk tu pakai baju Melayu, baju kurung. Ya contohnya kami mintanya menjelaskan lah. Okey. Macam yang Puan Fitri Padah Tena. Kami orang pun main produk is tuang asam. So daripada tuang asam kami orang proses bermacam-macam daripada halwa yang kering lah, macam sweet lah, macam untuk dessert lah, macam snack. And then kami orang pula juga selain daripada halwa, kami orang pula delight.
Tok halwa, tok delight. Oh, halwa. Ya. Okey, halwa tok nyanak-nyanak. Yang ada jelly-jelly sikit tak? Si, no jelly ya delight. Okey. Yang ada Oh, delight. Ya. Kami explain pasal halwa. Okey, halwa tu awak gulanya kalau you ambil buah you potong, you rendam and then you keringkan. Yang halwa ni exactly pakai purely buah yang sendiri. manisan, Okey. manisan buah. Untuk yang tuang asam delight tu kita campur dengan jelly. Kini Tok Mendiak suka makan gula-gula nak, okey? Kebanyakan gula-gula yang dipelah di luar sana menggunakan flavor. Kami orang sih gunakan flavor. Kami orang guna puri tuang asam isap. Tuang asam yang sendiri kami orang proses untuk dijadikan gula-gula. Jadi selain daripada asam yang manis untuk menambahkan energi, selain daripada candy Mendiak suka makan, yang masih juga ada kandungan vitamin di dalam kandungan kami orang jelly tu. Ia kebaikannya untuk masa hadapan. Sebab kebanyakan kita masa hadapan nak bercakap pasal healthy product, healthy snack. So daripada kita merasa flavor je, kita merasa buah yang sendiri. Itulah jadi. Okey. Okay. Itu adalah produk kalau ikutkan daripada pengeluaran RSM macam yang Puan Fitri pada hati nak, kami orang bermula dengan jeruk basah. Jeruk. Kami orang ada Jeruk yang nak di depan sekali ya. sekali tu kami orang ada mempelam saya ada mangga, ada betik. Ada asam payak juga. Asam payak tu is something very original lah yang kita first asam payak. Tok Kedondong, sorry, asam payak. Sikit yang kami nak madah dengan orang Sarawak, produk di depan tu semuanya daripada Sarawak, daripada meludam, daripada pusak, daripada pintulu, miri, berkenu, semua tu daripada Sarawak. Kami orang si order pun daripada luar Sarawak, semua tu daripada Sarawak. Jadi tu adalah produk kita, produk yang kita bangunkan untuk ekonomi orang-orang Sarawak. Siapa rasa banyak nanam hantarlah ke kilang kita untuk kita proses daripadanya buruk dan dimakan ulat untuk bumi. Yalah sihat kami lah. Untuk semua produk Sarawak, saya ada produk daripada luar. Sarawak kita pun produk. Okey, ya produk yang tadi bermula dengan pada jeruk basah, lepas tu kami orang ada halwa, ada delight dan produk terbaru kami orang kami mesti tahu. Okey. Tok jam. Jam tuang asam. Jam tuang asam tu kami ada 2 bungkusan, satu yang 400 gram, satu lagi 200 gram. Okay. Ada dua jenis. Jam tuang asam tu adalah 100% fruits. Yang kami boleh padah lah sebab tu saya ada guna flavor. Saya ada gunakan kadang-kadang orang pola jam saya ambil flavor aja. And then saya mixkan and then jadikan jam. Tapi tu adalah buah puri tuang asam yang kami orang proses jadikan jam. Tok memang 100% fruits. Tok memang tuang asam. Alright. So daripada buah tu kalau kita nak selalu kita jam is untuk roti, nak makan dengan roti ke ataupun whatever. Tapi kami orang dah promote noto, ada setengah orang buat kek lapis. Okey. Yes. Lebih senang gila mau mencari nyampun best. Yes, correct. And then noto, kami orang ada pola juga dalam paket besar, dalam paket 500 dengan sekilo. Ya untuk wholesale lah, siapa untuk bola kek ke, business kek ke, boleh guna tu. In fact tu kalau kita orang kata, buat tunjuk sikit lah. Tang nyaman tak semua depan. Asamnya kena makan tu. Jamnya. Bukan tang nyaman, nyaman. Punya depan kami tidak lama diingat ya. Selain daripada puff ya, kami orang sebabnya 100% fruit. So kami orang try dari pulahnya dengan minuman. Kan selalu orang famous dengan banana milk kan. Semua orang tahu banana milk. Di Korea lah even ada daripada Semenanjung pemolah banana milk. Belum ada lagi orang polah turun asam milk. Kami orang dah try. Tapi kami orang si polah lah turun asam milk. Tapi ni pun bahan utama adalah daripada stok. Kami orang polah stok, kami orang campur dengan susu dengan yogurt, habis kami orang blend dia jadi smoothie. Nyaman. Kami try dari first time mula live nak. First time try main-main polah dia waktu live. Sekali cerit nak, nyaman ni. Terus kami orang selalu polah. Kami rasa host sendiri pun ada style Korea nak. Should try. Daripada orang Korea lah. Kelak kami cari di Iman. Dan suka malah tu campur dengan milk. Kami rasa you boleh jadi duta tu menggunakan. Tinggal kami. Promote mau cari siapa yang mau menghasilkan turun asam milk. Boleh jumpa kami orang. Kami orang boleh beri bahan tu. Kita orang boleh sesuatu yang baru. Sebab belum pernah ada orang polah lagi bah. Something new. Sebab macam Korean very famous dengan banana milk. They are very proud of it. Kan kita. Betul. Kan kita ada tuang asam, you can do the same thing. It's even taste much better. Betul? Serius. Okay, yang jam. Sikit lagi sos. Bos ambil sos.
sos terung asam. Pedas. Pedas. Kami orang dah pula pedas, soon will come up with original. Terung asam boleh dijadikan pedas juga. Boleh. Sos terung asam. Sos terung asam. Sos terung asam tu kita boleh guna untuk cooking. Lagi sekali reference is always sebab kini tu kan orang K-pop. Sikit-sikit K-pop, everybody nak drama ko, including myself lah nak drama Korea lah. BTS. Korean pun ada. Okey. Goreng kan Korean pun chicken ni nak fried chicken. Kami orang we did this almost similar tapi kami orang guna sos tu. Kan saya selalu guna honey, dia campur-campur bahan-bahan dengan chili flakes whatever and then mix dengan ayam yang dah digoreng kan nak. Kami orang ayam goreng taruh je tu. And then you come up. Just sweet, sour bit and then spicy. Dia campur-campur. Aduh. Tu. Tu malah kami lapar dah. Dan kami orang pun ada mula cooking competition. Tarikh kita boleh hantar semua submission. 30 September kan, last hari tu 30 September kita orang boleh hantar submission dekat kami orang Facebook kami orang ada, kita orang boleh download siang, kita orang masak, ambil video, hantar resepi secara detail, lepas ambil gambar macam ni kita orang sebab kita semua makin virtual lah. Siapa datang ke office kami orang mula masak so kita orang mula virtual, hantar video, upload di kami orang nanggah. And then you kalau menang cash. Yes. Kelak kita akan kelakar lebih lagi tentang pertandingan dia. So kita kami ada nangga macam kita ada pola sambal juga. Nanti. Sambal yes, we used to have sambal tapi kami orang decided to stop production sambal sebab kami orang fokus more on buah. Buah-buahan. Okay. Masa kami orang mula start yes, kami orang memang ada sambal tapi kami orang stop lah. Sebab bila fikir kita kena fokus kepada produk yang kita kena ada target lah. Sebab kalau terlalu banyak produk pun kita jadi kelang kabut lah. So it's good that we have one focus product dan kami orang market pun senang. So produk-produk tu in a way. Produk-produk tu kini tu dipasarkan di sini. Boleh kita ceritakan? Kini tu di seluruh Sarawak. Kami orang memang ada di IMAT, Everwin, kami orang ada di Daisco, kami orang ada di SL. Basically seluruh Sarawak tu ada produk kami orang. Pasar raya besar lah, supermarket. Cuma survey coming soon, choice also coming soon. Sebab because of PKP tu banyak benda yang stuck. Yes, betul. Kami orang fokus more on online pun sales lah. Dekat kami orang pun website Kun Product MY kan. And then sikit lagi kami orang ada set up one more website, we call it Borneo Valley. Website bukan saja menjual barangan kami orang, tapi kami orang gunakan platformnya untuk membantu usahawan-usahawan Sarawak lain. Saya boleh jual produk saya menggunakan kami orang pun platform secara percuma. Kami orang saya sistem percuma boleh jual. Okey, kami nambah sikit berkenaan dengan produk tu tadi. Actually produk yang ditunjukkan oleh kami pun BDM tu berkenaan dengan sos, berkenaan dengan jam, dengan berkenaan ada satu lagi produk yang kami rasa terbaru. This is the new product terung asam kering. Kita tahu terung asam kering. Kita dekatkan. Zoom. Alright. Jangan buka daripada plastik. Dikeringkan. Okey. Itu pasal terung asam kering tu sebenarnya kalau kita tanda sifat terung asam sendiri ia ambil masa 3 ataupun 7 hari. Kadang-kadang ada orang tua ataupun orang yang berada di luar daripada kawasan Sarawak yang jauh, sekira di sini lah di US kahnya. Paling dekat ada di Semenanjung lah, orang Sarawak yang ada di Semenanjung. Kami orang pola R&D tu untuk memudahkan sidaknya nak di Semenanjung, let's say nak teringin nak makan terung asam, teringin nak molah terung asam pun sambal kami orang lahirkan produk kering tu, walaupun namanya kering juga nak kering kena kerepek tapi by the time you cooknya kelak dalam masa paling lama setengah jam ataupun 15 minit dengan air yang mengedak, dia akan balik kepada terung asam. Bentuk asal. Sikit. Kami orang dah molah tadi, masak sikit sebab kami orang dapat masak dekat situ. So kami orang dah pola sup masak lempah masuk madah nak makin terung asam. Kita orang suka juga kami lapar. Tangan kita ni pun terung asam. Wow, yang mana? Balik kepada rupa terung asam. So dia macam tu nak.
So maknanya the idea was bila kita mula yakin macam tu, kita mau export pun senang. Siapa-siapa yang balik kan mau balik ke, maybe dia balik ke overseas kah, dia boleh ngembak nak kering tak? Si perlu mengembak biji sebiji besar Yang macam ni. fresh lah. Yang fresh. Freshnya kalau you beli sekilo, you mbak balik, and then you kena habiskan cepat. Sedangkan tu, you boleh tahan sampai 2 tahun. Wow. Nak makan tuang asam 2-3 minggu tu nak you tahan, and then you boleh olah lagi selepasnya. Sebabnya memang tahan. And then bila you masaknya balik seperti tuang asam yang biasa. Yang tadi masak lempah nak tok kami orang masak asam pedas. Asam Aduh. pedas Sarawak style. Favorite saya. Yang kami orang masak tok tadi. Tok makan tuang asam yang keringnya lah. So basically idea datang kerana untuk memudahkan. Sebab kami orang mau sebab idea macam yang Puan Fitri mana tadi, kami orang mau memperkenalkan buah tu ke tempat, ke negara luar, kepada orang luar, kepada orang Sarawak yang berada di luar daripada Sarawak. So kalau buah fresh, a bit tough lah kalau mau ngembak nak. So kalau ada yang kering macam tu, anytime, within 2 years, kita orang boleh masak. Lagipun, yang ringan, cik perlu mau beli sebiji buah ataupun beli sekilo. Betul. Tok beli tok sikit paket tu aja, cukup untuk masak, sekali masak. Ya, betul. Ya. Pun limbak pakai lagi sih berat. Asyik berat. Kalau poket tak ada masalah. Dalam handbag dalam handbag. Mengembak buah sebiji macam ni, 3 hari 4 hari dia dah berkedut. Bila dia berkedut, dah sip best lah rasanya. Ni dah sip bagus dah. So this is the latest product lah. Latest produk. Kalau mau So nak mula latest produk yang dah di pasaran belum? tok belum. Tak belum dan akan dikeluarkan. Yes. Maksudnya kami orang tengah ngatur untuk hantar ke seluruh Sarawak pun ya. Supermarket yang kami orang senaraikan, dan insya-Allah kami akan keluar. Dan kalau katakan ada yang berminat yang mau jadi dropshipper, saya boleh berhubung dengan kami pun BDM, kontak sebab you perlu meluar apa-apa, you just order dan kami orang akan hantar direct pergi ke customer. Yes. Then you get your commission directly. Macam dropshipping, setengah-setengah orang dropshipping ada some fee that they will nak bayar lah. Tapi kami orang sedar, kita tak bayar apa pun. Kita orang join orang, register, whatever, free. Lepas dia bila kita orang marketkan produk kami orang, bila ada orang order, kita orang inform dia orang, kita orang bayar, kami orang hantar direct kepada customer kita orang. Dan kami orang Kira jadi orang tengah lah. Ya, jadi orang tengah je. So you get commission by doing that. Kita orang mau post dekat FB kita orang kah, kita orang mau polah kita orang pun sendiri pun website kah, doesn't matter. Tapi bagi pihak kami orang memang tak ada charge apa-apa. No charges. Kita orang jual, kita orang dapat commission. Cik jual, saya dapatlah commission lah. Saya kan dapat commission. Itu adalah salah satu platform yang boleh menampakkan. Contohnya kita pun host Mr. Best, mungkin daripada TikTok ada 3 juta orang. Yang mula sejak dengan pengawasan kering untuk banyak orang order. Saya rasa peminat dia memang ramai. Kan tak? Ya kita memfamaskan diri sambil berniaga. Ya idea ni tak sebenarnya. Menarap mudah aja seorang pun semut anggar. Kan tak? Selain daripada madah, Digi pandai masak. Lainnya boleh juga promote barang mana? Benar. Betul. Ya memang kacak sekali idea. Idea tu dengan post yang Korean tu. Sebab zaman tu orang memang into IT. Macam kami orang tu a bit old school lah. Kami orang terpaksa force kami orang untuk belajar IT. Walaupun si setera orang generasi baru, tapi cuba untuk selari dengan zaman kini tu lah. Betul. Orang IT juga, website. Kadang-kadang kami orang tu kadang-kadang kita ada idea yang orang madah. Sini yang madah pelik-pelik je kita lembanglah dengan orang generasi muda tu Dan benda boleh diketengahkan dan semua pihak dapat menerima. Ya contohnya. Tapi kadang-kadang idea-idea yang pelik ialah akan menjadi. Yalah jadinya kan pelik. Tapi Okey, macam Okey, teruskan apa dek? Back to ya, macam kami orang pun macam Puan Fitri pada tek. The whole idea of kami orang pula RFM tu bukan saja untuk kami orang tapi juga untuk orang-orang di luar sana, especially di Sarawak, untuk menambah pendapatan. So kalau kita orang ada produk, kita orang ada buah, kita orang ada tuang asam, kita orang ada mangga, kita pada ada kami orang jual kami orang akan beli. Okey, mengenai ya, okey. Macam ni setidaknya mau dapat kontak kita orang. Ada sih nombor telefon kah, Facebook kah, Instagram kah, TikTok kah? Facebook ada, Facebook Kun Produk MY, ataupun kita orang boleh kontak kami orang dekat 082 384 149. Betul kan? Ataupun Google RFM Global. rfmglobal.com.my. Boleh jumpa. Semua ada dalamnya.
Boleh contact direct. Tak ada masalah. Okay, macam kita dua tu dah ada experience macam tu nak mula produk dari start sampai lah dah kira berjaya lah dengan pelbagai produk tu. Amin. Pernah sih ditunggah untuk beri ceramah kah, beri kursus kah? Ada sih. Pasal ceramah, pasal kursus pernah myself lah. Kami orang setiap macam kami memang dijemput oleh SIDA Universiti, budak-budak sekolah. And then kami sendirilah, kami memang beri idea dengan audience yang di luar ya, macam ni mau start the business, apa business yang perlu dipola. Dan kami orang untuk platform kami untuk sebagai satu contoh. Sebab kami bercakap bukan gunakan sijil yang kami ada lah, kami bercakap melalui pengalaman kami aja. So ada yang mau sharing tentang keadaan, kami mesti ada masalah. And then ada bahagian contohnya agensi kerajaan munggah, kami memang akan pergi. Kami mesti pernah merasa, sebab bagi kami apa yang diberi itu adalah satu anugerah yang kita kena share lah. Sama ada orang dapat terima tu sih apa yang kami kelakar, ia terpulang. Sebab orang ada pandangan masing-masing. Tapi bagi kami, I will share. And then apa juga pengalaman kami di sepanjang kehidupan sampailah ke hari pandemik tu nak, kami akan share dengan saudara. Sebab pandemik tu memang kata orang saat yang getih, yang semua orang rasa baru terkejut lah. Dan macam-macam cara kita cuba atur supaya keadaan tu dapat diatasi. Dan Alhamdulillah so far RFM masih bergerak, masih berdiri dan masih lagi meneruskan fasa-fasa kami tu. Bukan kerajaan tak ada fasa tu. RFM pun ada fasa-fasa. Kita pun ada fasa ni pun ya. Ada fasa dia pun. Fasa pemulihan juga. Fasa pemulihan, fasa mau pecut laju sikit. Kami orang memang macam myself memang menyuruh ataupun menggalakkan semua staf pergi vaksin cepat-cepat. So kami orang boleh bergerak. Si ada orang yang tertinggal dekat RFM untuk si vaksin. Nak betapa berdekatan pun nak kami keluar untuk vaksin. So kini tu kita ada berapa orang staf? Si kami gila lah dalam 13 orang. 13? Yes, 13 orang. Untuk bahagian production kami orang ada 7. And then yang selainnya adalah bahagian office, management. Oh, okay. Alright, kini tu kita nak sambung belakang pasal ada pertandingan nak dipadah nak ada. Puan Anizah tu. Okay, cuba kita padah lah. Macam ni setidaknya boleh join dia. So, tutlah platform kita memadah dengan Okay. Alright. Okay. Kalau mau join, boleh boleh layari kami orang pun Facebook di Kun Product MY ataupun kita orang boleh cek dekat borneovalley.com.my. Dekat dalamnya kami orang ada postkan dengan QR code, kita orang boleh scan, sebab kita tu kan sama IT scan. Kami dulu pun tahu pasal QR code, tahu kita tu scan and then ada Sejahtera banyak scan. Dalamnya ada form, ada terms and condition. Macam ni mau join. Sebab macam yang Badah tadi, kita dapat mau berjumpa face to face. Yes, betul. So, ya. So kita orang kena ada effort sendiri lah. Kita orang kena ambil video, macam ni kita orang masak ya. Semua ini kita nak beri kami orang resepi secara detail. Sebab kami orang akan masakannya. Market produk kami orang. Sebab kini tu kami orang gunakan sos dan jam. Kita orang boleh pilih sama ada sos atau jam. Ataupun boleh guna both sos dengan jam untuk masak. Kita orang boleh hantar sebanyak-banyak ni kita orang boleh hantar. Ada yuran mesti? Yuran penyertaan adakah? Sudah yuran. Semua free. Ada yuran. Free. Kami orang akan untuk beri free dia semua. Kita orang try, kita orang masak, kami orang akan ada judge lah yang akan merasa masakannya. Ini kita orang kena ambil gambar. Sebab orang ada yang pun platingnya, hiasan macam ni kita orang masak dia pun Finishing semua. Makahnya, jangan masak main tutik nak. Tak penat lah taruh bunga-bunga sikit ke, beri kacang-kacang. Ayah akan ada makah. And then resepi yang secara detail lah penting sebab kami orang akan try. Kami orang akan rasa macam ni. Ada setengah orang komen, kalau you masak ni sama, ya tangan kami orang. Macam ni nak mula sekarang kita hantar nak. So far kami orang dapat pernyataan daripada Semenanjung banyak. So orang-orang Sarawak lain lah sebab kami orang akan beri cash. Siapa menang dapat RM500. Pernyataan ada dan kami orang ada sagu hati Pak untuk yang penyertai. Siap pemenang pertama dapat RM500. Yang kedua, ketiga saya ingat dah. I think dekat dalam terms and condition ni ada. Okay, just note aja. Tarikh tutup 30 September. Kita dah bermula esok. Quickly go and sebabnya virtual, kita orang di sini orang boleh kita orang di Semenanjung kah, di Kuching kah ataupun di overseas kan. Tahu kan suddenly rancangan untuk whatever di sampai ke overseas, orang Nangga kita orang mau join boleh. Pasal rumah, orang yang saya dapat mau pola,
orang yang mau try masak ataupun orang yang tengah masak, boleh beri kami orang resepi ya. Latan PKP itu lah masanya untuk kita macam berada di dapur. Dia online. Kena untuk try cooking nak macam-macam resepi orang try. Why not? Yes. Dia tahu Betul. menang Dia tahu ada nasib, tak payah apa-apa. dapat menang. Menang dia tahu kita pun mau join pun boleh juga. Wow. Nak saya cuba. Tapi saya perlu ada assistant, mak saya. Okey. Sikit sah. Hantar je isi borang, hantar je video secara detail, resepi. Jangan lupa resepi secara detail. Jangan kami orang mau nanggar macam ni kita orang proses so that we can try, kami orang boleh rasa. Sebab like I said, it's virtual kan. Kita bau ni pun kita siap bau, kita nanggar video je. So kita akan try masakannya sekali. Okay, Alright. so Ada? ya dah check je dekat Facebook kami orang. Kun produk MY ataupun borneovalley.com, borneovalley.com, saya dah mic, borneovalley.com. Ataupun boleh check dekat website rfmglobal.com.my. Okey, sebagai yang sudah mempunyai pengalaman yang kira macam banyak pengalaman dalam bidang perniagaan tu, ada nasihat sih macam untuk diberikan kepada those who baru je mau bergiat dalam bidang-bidang perniagaan tu, especially macam local produk, ada sih nasihat. Boleh kita mulakan dengan Puan Hajah Fitriah. Selalunya kita orang Sarawak lah, bila kita mula bisnes, kita fikir kita mau lapar dulu. Kami mau jual nasi lemak. Pasal kita pola-pola, ada tak kumula 10. Lepas kita start bisnes kita mau jual. So nasihat kami yang pertama sekali untuk kita yang baru mau menceburkan diri dalam bidang perniagaan, cuba kita bisnes canvas dulu. Model perniagaan bisnes canvas. Bisnes canvas ya kalau orang nak canggih pula je bunyi sebenarnya. Kita guna cara bisnes canvas kita duit pun. Kita mau jual apa kita tulis. Tulis dalam segi kertas, kita tulis dulu. Jangan kita tulis pergi dulu. Kita tulis imagine aku mau 1 juta ataupun aku mau 1,000 aku nak mau laku. Jangan duit dulu. Kita tulis dulu apa. Kita tulis dulu. And then siapa target kita? Kita nak jual produk kita dengan siapa? Dengan Korean kah? Artis Korea kah? Contohnya. Kita ni sebab sebenarnya bisnes canvas itu benda yang hidup. Apa yang kita fikirkan ia adalah bisnes canvas kita sebenarnya. Bisnes canvas itu macam dari kehidupan kita terhadap bisnes kita ya. Ya kami ada dengan selalu kami mengajar sidak universiti. Pergilah tangga bisnes canvas kita orang apa. Memang ada satu contoh dalam sekeping kertas. Kita bukan fokus dengan sekeping kertas ya. Sebenarnya kita fokus dengan apa niat kita untuk memulakan perniagaannya. Kita tahu siapa target kita, seni, apa kosnya. Okey, siapa pula yang akan berurusan dengan kita? Masa kita kecil tu nak kita pula yang kecil dulu. Bisnes canvas boleh bertukar sebenarnya setiap hari, setiap saat. Ya sebenarnya dari kehidupan seorang peniaga. Bila kita menggunakan perniagaan dengan bisnes canvas. Kalau kita baru nak dengar pasal bisnes canvas, kita akan rasa, canggih nak nasib canggih sebenarnya. Ini adalah basic dalam perniagaan yang kita perlu ada. Bila kita kelakar dengan orang nak, let's say lah kami kelakar dengan MyBDM, untuk kami pun idea begitu. Sebenarnya ia ada benda yang ada di dalam bisnes canvas kami, yang kami tulis, dari kami yang kami follow. Bila kami kelakar macam ni, maksudnya ialah bisnes canvas kami yang kami akan follow. Ialah nasihat kami dengan sidak di luar ni. Perlu kita fikir pasal bisnes yang besar. Sebab RFM bermula dengan kecil. Kami bermula di tepi jalan. Okay? Kami pernah malu pun. Bermula di tepi jalan. Dan hari itu kami ada target. Dari hari ke hari kita ada target. Apabila berlaku sesuatu kita ada target lagi. Kita akan slowkan sikit. Contohnya MyBDM untuk memang agak ganas bila dalam segi marketing. Kami akan menangnya slow down. Speed ni kurangkan sikit. Pandemik tu jangan kau nak keluar dulu. Bahaya, nyawa mau fikir. Memang MyBDM tu ada hyper kita pasal bisnes tu memang selalu kami kontrolnya sabar kami madam. Kami akan tulis dalam kami madamnya sabar. Kami tulis apa sebenarnya yang kami mau. Sebab ia adalah idea. Ia nasihat kami kepada sidaknya dulu. Kami si pandai, kami si hebat. Tapi idea tu kami mau share dengan semua entrepreneur Sarawak. Come up with their own business canvas. Si perlu canggih, si perlu ada bunga-bunga, mau hotel, si payah. Itulah sekampung yang boleh kata business canvas kita dari pun. Dari usia kita bermula, baru kita akan tahu. Baru kita akan dapat nangga bahawasanya hala tuju bisnes kita kesini. Kalau kita sedar kita fokus, kita yakin macam ni pun benda kita ada guideline yang macam kitab dah ke belakang.
Selain daripada kita kan berpandukan kepada kitab Al-Quran dan hadis, tapi untuk business canvas tu untuk perniagaan kita tangga, kita tulis. Benda yang datang, idea yang datang. Ini nasihat kami very simple. Untuk sidaknya di luar yang mau mencubakan diri dalam bidang perniagaan. Furthermore, pandemik tu memang ramai orang mau berniaga. Ramai, dan ingat saja, bila berniaga, ialah kerugian. Sebenarnya bila you berniaga, sumpah you kepada Allah sebenarnya satu, you berjanji memang you rugi. Bukan rugi sebenarnya, rugi dari segi masa. Dan benda yang mau dikata, si boleh rugi sepanjang hayat. Ya yang you kena kata untuk jadikannya untung. Faham sih? Kita rugi bukan dari segi keuangan aja, dari segi masa. Kadang-kadang kena dengan BDM aku saya bercakap sebab saya ada masa. Sibuk. BDM saya tahu aja. So mau bincang, ya rugi sebenarnya. Relation kita jauh dengan orang. So ingat, bila kita meniaga, budak-budak muda, sebenarnya akan ingat, untung aja. Jangan, rugi ya dulu. Bila kita menganggap rugi, kita takut. Jadi kita akan berusaha untuk jadi rugi, untuk menjadikannya untung. Ya nasihat kami lah secara simple. Siapa dapat terima, Alhamdulillah, jadi manfaat kami. Si dapat terima pun siapa kami share untuk kita. Mungkin My BDM ada lagi idea lebih bagus lah. Okey, silakan. Okay, untuk kami, I think I will cover more on bahagian sales and marketing lah. Sebab dalam kita, kadang-kadang bila kita pula sales, kita pula marketing, kita ada macam-macam target kita. Tapi ada masa kita pula berusaha bersungguh-sungguh. Iklan tu bentar. Apa lah kita berusaha bersungguh-sungguh, kita pulang secara detail semua nak, tapi si berhasil. Kita memang akan frust. Benda yang memang Pawamadah jadi satu pengendalian. Apa silap kita di siap? Apa yang kita silap? Kadang-kadang kita pula, kita dah spend duit, kita dah pula macam-macam, tapi si berjaya. So kita kena fikir balik. Kadang-kadang jangan mudah putus asa. Aku dah lelah dah bulan betul, aku sampai tidur malam, sampai kena marah bos lagi, things like that lah. Tapi si berjaya. Bila tanya result macam ni, si ada. So kita si dapat mau putus asa. Like I said, that's why you have all those plan lah. Lebih kurang macam canvas tadi lah. Kita kena ada plan A, plan B. Kalau tak si jadi, macam ni kita nak mula lagi. Kadang-kadang macam Kak Madah dia benda idea pelik-pelik ya. Pelik menjadi. Ada orang kadang-kadang idea bodoh-bodoh, kita buat bodoh lah. Menjadi. Kita si tahu. Menjadi. Yes, betul. Try. Lagi satu, kini tu adalah zaman IT. Kami orang bukan IT. Kami IT tu memang lembat. Tapi kita berusaha untuk belajar. Jangan kita dapatlah IT si maut lah. Cuma anak siapat. Kita kena ikut peredaran zaman. Ni tahu zaman 10 years to come suddenly orang pakai robot kita berjual. Ni kita tahu nak. So kita kena start. So kita kena be flexible. Kita kena kadang-kadang bila kita bercakap dengan orang muda, orang mana apa lainnya ni dah pengaruh, kita tahu. Kadang-kadang ni ada sesuatu yang kita si ada. So kalau kita boleh menerima pandangan orang, kita akan grow. Kita sendiri akan menjadi lebih baik. Kita dah rasa sebab aku zaman tu I should be better. Tapi kadang-kadang ada orang yang lebih muda daripada kita yang pun idea lagi canggih. Kadang-kadang kita terfikir pun benda ya. So kita kena be flexible. In marketing tu, in sales memang kena fleksibel. Kita memang kena adapt to the situation. Setiap tempat tu lain caranya. Sebab tu lain caranya. So kita kena kita kena fleksi lah. Kita senang adapt dengan situasi. Adaptasi. Ya, adaptasi. Yes, that's true. Adaptasi. Alright. Kita kini tu sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan segmen untuk sesi yang pagi tu. Sebelum kita mengundur diri, kita ada apa lagi pada dengan sidak audiens yang tengah melihat kita. Okey, untuk semua yang melihat IFM Global, support lokal kan. So this is our local. Dan kalau rasa macam susah mau keluar, you rasa macam si berani nak ke supermarket dengan keadaan pandemik yang semakin menjadi-jadi, pergi je ke bahagian kami orang pun ifmglobal.com.my website di sini kami orang ada sediakan e-dagang ataupun e-commerce. You can click, you can buy directly and then akan di-deliver. Selain daripada ya, kami orang ada Shopee. Dengan ada Lazada. You boleh
Yes, pergilah ke Shopee ataupun Lazada. Tapi kalau you rasa mahal pula di Shopee, you nak pergi direct dengan kami orang punya website, boleh pergi ke rfmglobal.com.my ataupun borneovalley.com. Ia adalah dua platform yang memang dicetuskan oleh RFM Global itself, tapi RFM khas untuk produk RFM, tapi Borneo Valley itu adalah untuk seluruh PKS yang mau masuk dalam Borneo Valley. Borneo Valley bercerita pasal produk RFM aja, yang bercerita pasal local product di seluruh Sarawak tu. Ya local product sebenarnya tempatnya. Sebab kita kan menggahkan support lokal lah, support kita pun PKS. So that is the platform untuk kita ketengahkan supaya kita support. Semestinya kita orang nak nanggap produk RFM aja. Kita orang nak nanggap produk orang lain, kek lapis kah, apa, kopok leko kah. Semua yang ada di Sarawak tu kami orang sediakan di Borneo Valley, termasuk dengan bakul-bakul sekali. Siapa yang berminat boleh beli dekat Borneo Valley. Sebab dia yang kita ialah wayarkan. Support lokal, betul support lokalnya. This is the platform maksudnya. Ya, go for this platform. Mungkin ada platform lain yang juga, tapi kalau sebenarnya pun mau combine together dengan Borneo Valley, memang dialih-alihkan. Kami orang tidak ada masalah pun sebenarnya. Sebab the more is the merrier, kata orang nak. Kami Sarawak is better. Jadi kita nampak produk Sarawak diketengahkan, semua produk Sarawak. Sekiralah yang jual sos kah, yang jual barang wood kah, semua produk Sarawak. Memang kami orang minta. Ya, kami promote habis-habisan kepada produk Sarawak lah. Siapa yang berminat mau beli secara online. And then jangan lupa dengan aram masak kita tu. Aram masak. Dalam masa kita bersedih masak-masak untuk kita ada idea masakan yang baik. Dan mungkin juga bila dengan idea ya tadi, you akan menghasilkan sesuatu yang terbaru. Kami kadang-kadang bila you buat, kami akan fikir benda lain. Tu boleh dipola macam tu. Kami akan fikir benda ya. Sebab sesuatu yang kita sharing together. It's not about money, it's about the relationship. Ya yang kami orang mau sebenarnya pada kita orang. Jangan anggap kami orang mau duit saja. No. Duit yang memang kami akan beri, tetapi relation kita ya. Ni tak kami akan berhubung, kami sendiri akan bercakap dengan kita, dengan sesiapa yang pemenang kah, whoever yang join in. Ya, dari situ kita lahirkan satu apa kata orang silaturahim yang berpanjangan dengan RFM Global. Mungkin BDM ada? Sedikit je penambahan lah. Tapi Boleh, tambah saja. RFM tu dia pun misinya bukan hanya untuk keuntungan kan, tapi kami orang juga bertujuan untuk support bisnes-bisnes lain macam farmers ataupun one of the reason kami orang set up buat borneovalley.com bertujuan untuk membantu. Kan waktu pandemik kan kami orang tak sendiri mau jual barang. So we came up with that platform supaya orang boleh guna platform yang untuk jual barang seknya. And then in fact every month 2 kali sebulan kami orang akan buat promosi. Bukan sahaja barang kun tapi barang orang lain. Sama-sama barang yang masuk dalam Borneo Valley, kami orang akan buat promosi. Kami orang akan buat jualan. Kami orang akan promote produk orang. Kami orang bukan promote barang kami orang aja. Kami memang promote Sarawak pun. Sebab bagi kami orang ada orang Sarawak. Kita tu orang Sarawak. Kalau kita orang Sarawak sendiri dapat mau nolong orang Sarawak. Siapa lagi mau nolong kita? Betul sih? Betul. Ya, saya setuju. Sangat setuju. Supaya kami orang beli daripada lokal, walaupun ada orang jumpa kami orang madah boleh beli daripada Indonesia. Kami orang si hal. Walaupun si cukup buat kami orang cari juga daripada Sarawak. Kalau kamu mau cari shortcut nak, boleh je beli daripada Serikin kah? Daripada Indonesia. Boleh je, tapi kami orang si pernah beli. Kami orang tunggu je. Kami orang minta supaya siapa-siapa di luar sana yang ada kebun kah, ada buah ekstra kah, si dapat mau jual-jual dengan kami orang. Siapa yang ada bisnes si tahu macam ni mau menjual produk masuk ke Borneo Valley. Kami orang si ada charge apa-apa. Si sen pun kami orang si charge. Bila barang terjual, kami orang ambil sedikit commission untuk promosi untuk bayar platformnya. Borneo Valley bukan free ya. Kena bayar. Those kami orang cuma ambil sedikit. Kalau ada jual. Kalau si ada jual, kami orang si ada ambil apa-apa. Okey. Wow, satu kata-kata yang amat memberi inspirasi dan kita banyak memberi input untuk penonton-penonton kita di luar ni tu. Sebab kita juga bukan sahaja membantu sidak lokal-lokal dalam menjual produk sidaknya, kita memberi platform juga untuk sidaknya mengetengahkan produk-produk sidaknya. Okay, that's a good effort from you guys. Tapi masalahnya gini tu, masa mencuburi kita, okay. Okay, sampai stop je kita akan interview sama diri. Okey, kami ucapkan terima kasih dengan kita dua, Puan Hajah Fitria dengan Puan Raniza, sebab sudi di interview untuk sesi hari itu.
Okay, kami berdoa supaya kita pun bisnes akan berjaya lagi. Amin. Amin. Okay, right. Terima kasih untuk follow you guys. Kita akan ada lagi sesi selepas ini jam 2 petang. SME show off. Okay. See you guys later. Bye. Bye.